Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar unit 2.2 jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, ada 3 jenis punca. Okey, dalam 3 jenis punca. Ingat punca tu nilai x Ada 3 jenis punca persamaan kuadratik. Yang pertama, dua punca nyata dan berbeza. Yang kedua, dua punca nyata yang sama. Yang ketiga, tiada punca. Kalau dalam soalan tu dia kata punca persamaan kuadratik ni ada dua punca nyata dan berbeza, maksudnya pembeza layan dia. Ni nama pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC ni. Pembeza layan dia kita kena hafal. Kalau dia kata persamaan tu ada dua punca nyata dan berbeza, maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar. Okey, lebih besar. Kalau dua punca nyata yang sama, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan. Okey, kalau tiada punca lebih kecil. Hafal yang tu. Okey, kalau dia bagi soalan, kita tengok itu, kita tulis B kuasa 2 tolak 4 AC. Semua B kuasa 2 tolak 4 AC yang berubah lebih besar, sama, lebih kecil. Okey, contoh soalan. Tentukan jenis punca bagi setiap persamaan yang berikut. Yang pertama dia kata kalau kita nak tentukan jenis punca, ingat B kuasa 2. Jenis punca ingat B kuasa 2 tolak 4 AC. Ingat yang tu dulu. Okey, kalau jenis punca ingat B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, dia bagi contoh yang pertama, X kuasa 2 tambah 5X tolak 6 sama dengan kosong. Kita tahu nilai A dia 1, B dia 5, C dia negatif 6. So kita masuk dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, cikgu lebih suka buat kurungan dulu Kurungan B kuasa 2. So ini letak 5. Okey, tolak 4 kurungan A dia 1, C dia negatif 6. So bila kita kira ni 25 tambah 24 dapat 49. 49 ni nilai dia lebih besar daripada kosong. So kita kata B kuasa 2, kan kita ganti nilai kan. So B kuasa 2 tolak 4 AC nilai dia lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar, dua punca nyata dan berbeza. Okey, untuk contoh B pula, dia kata negatif 4X kuasa 2 tambah 4X tolak 1 sama dengan kosong. A negatif 4, nampak tak? Depan X kuasa 2 negatif 4. Nilai B 4, nilai C negatif 1. So kita ganti nilai B kuasa 2 tolak 4 AC. So kita ganti nilai B, buat kurungan dulu kurungan kuasa 2 tolak 4 kurungan. So kita masuk nilai 4. Lepas tu A dia negatif 4, C dia negatif 1. So bila kita ganti nilai ni, kita kira dapat kosong. So maksud dia B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, dua punca nyata yang sama. Okey, ni pembeza layan dia ni pembeza layan. Yang ni dia punya jenis punca. Okey. Yang seterusnya 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 sama kosong. Sama juga, tulis dulu. A 2B negatif 4 C 5. So kita masuk dalam B kuasa 2 tolak 4 AC, kurungan macam biasa. So kita dapat negatif 24. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC negatif 24 ni nilai dia kecil daripada kosong. So B kuasa 2 tolak 4 AC kecil daripada kosong. So pembeza layan dia ialah B kuasa 2 tolak 4 AC kecil daripada kosong. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong, jenis punca dia ialah tiada punca nyata. Okey, seterusnya kita nak menyelesaikan masalah melibatkan jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, sekarang kita nak selesaikan masalah. Dalam soalan ni biasanya dia bagi satu persamaan kuadratik yang ada satu nilai pemalar yang tidak diketahui. Contoh 1, X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KX. Ingat X ni memang biasa. Dia punya pemalar dia ialah K. Nilai K ni nanti kita nak cari. Mempunyai dua punca nyata sama. Cari nilai-nilai K. So dia kata mempunyai dua punca nyata sama. So pembeza layan dia ialah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Ingat yang tu. Kalau dia tulis dua punca nyata sama, ingat pembeza layan dia B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. So kita tulis balik X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KX ni, tulis semula, tukar kepada bentuk am. So X kuasa 2 tolak KX tambah K tambah 3. Nak tentukan nilai A, B, C senang saja. Yang ada X kuasa 2 1. So A dia 1. Yang ada X, depan dia negatif K. So negatif K ni ialah B.
Yang tak ada X langsung, ini C. So C ada 2, K tambah 3. Okey, so kita masuk nilai B kuasa 2 tolak 4AC. So kita masuk je B kuasa 2 negatif K. X tak boleh ada dalam ni nah. X tak boleh ada. X nampak tak? B dia negatif K, bukan negatif KX. Selalu orang buat salah. So kita ingat B dia negatif K. So negatif K tolak 4. A dia 1, C dia K tambah 3. So bila kita expand, kita akan dapat K kuasa 2 tolak 4K tolak 12. Kita dah belajar sebelum ni, kita pastikan nilai A ni positif. So kita asingkan yang ada, kita asingkan yang ni dengan, make sure tukar dalam bentuk am. Sebelah kanan ni mesti sama dengan kosong. Okay, so bila kita faktorkan ini, kita tekan kalkulator yang ni, A1, B negatif 4, C negatif 12. Kita akan dapat kalkulator tu K negatif 2 atau K sama dengan 6. So bila kita ganti ni, sekali kita masuk dalam soalan, K tolak 2 jadi tambah 2. Lepas tu K lagi 1, 6 jadi tolak 6. Okey. Sebab dia sama dengan, dia bukan julat. So kita tulis jawapan dia, K sama dengan negatif 2 atau K sama dengan 6. Siap. Okey, untuk soalan B pula, dia kata P tambah 2, X kuasa 2 tolak 2P X sama dengan 3 tolak P. Okey, dia kata mempunyai punca nyata dan berbeza. Okey, cari julat nilai P. So step yang pertama, kita tahu bila kata nyata dan berbeza, jenis punca dia, jenis pembeza layan dia, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Ni bukan negatif lah, conteng. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. So step yang pertama, kita tulis balik soalan, and then kita tukar dalam bentuk am. Bila kita dah tukar dalam bentuk am, kita cari A apa? Depan X kuasa 2 dan ada P tambah 2. Yang ada X, ini semua tak ada X. Yang ada X hanya negatif 2P. Yang tiada X, negatif 3 tambah P ni kita panggil dia C. So kita masuk dalam persamaan, B ni negatif 2P. Okay, negatif 2P. Part A, part P tambah 2. C dia negatif 3 tambah P. So bila kita selesai ni semua tu, kita akan dapat part P kuasa 2 apa ni tolak 4. Yang ni kita darab masuk kan. So kita akan dapat negatif 3P K, negatif 3P. Ni kalau cikgu cikgu buat macam ni. Negatif 3P tambah P kuasa 2 tolak 6 tambah 2P lebih besar daripada kosong. So nanti kita buat ni, nanti kita akan dapat 4P kuasa 2 tolak-tolak tambah 12P tolak 4P kuasa 2 tolak 24 tambah 24 lah. Tambah 24 and then akan jadi lagi tolak 8P lebih besar daripada kosong. Okay, bila kita selesai 4P kuasa 2 dengan tolak 4P kuasa 2 kan, kita selesaikan ini dulu. Ini akan jadi kosong. So yang ada P 12 tolak 8. So kita akan dapat 4P. Simbol ni cikgu tak suka tukar. So yang ni dekat sini ada tambah 24 kan. So kita pindah jadi tambah 24. So kita nak mudahkan dia tu, 4P lebih besar daripada negatif 24. P lebih besar daripada negatif 24 bahagi 6. So kita akan dapat P lebih besar daripada negatif 20. Sorry, ni bahagi dengan 4 lah. So kita akan dapat negatif 24 bahagi 4 dapat negatif 6. Okey, seterusnya untuk contoh C, dia bagi X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 sama macam ni kan. Dia kata tiada punca nyata. Bila tiada punca nyata, pembeza layan dia B kuasa 2 tolak 4AC kecil daripada kosong. Step yang pertama, tulis semula. Kemudian kosongkan di sebelah kanan. Kenal pasti A, B dan C. So kat sini ada X kuasa 2, 1. Yang ada X, kita tengok yang ada X, nampak tak yang ada X ialah 4 tambah M. Nampak tak? Ini X, yang ni X kan? Yang ada X ialah 4 tambah M. Boleh? So B ialah 4 tambah M. Yang lain, yang tak ada X langsung ni, kita panggil dia C, 13 tolak 2M. So masuk dalam persamaan ni. So selesai macam biasa, kita akan dapat M kuasa 2 tambah 16M tolak 36. Ingat yang kita dah belajar sebelum ni, yang ketak samaan tu. So kita buat M kuasa 2 mesti positif kali ni. Positif ni, yang nilai A tu positif. So bila kita dah buat tu, kita lukis graf senyum. So yang ni bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2 dan negatif 18. Senyum. Bila kata lebih kecil, so kawasan dia di bawah.
So bila di bawah, ingat balik dia antara. So X antara 2 dan negatif 18. Selesai.